Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan sambung sains tingkatan 4, bab 11, daya dan gerakan. Seperti biasa, Cikgu akan menggunakan PowerPoint yang disediakan oleh Cikgu Nora Jiran binti Kanri dari SMK Ulu Tiran Johor. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka lonceng di tepi. Video ini kita akan sambung dengan satu topik yang baru, yaitu 11.3 pecutan graviti dan jatuh bebas. Jadi pertama sekali kita tengok penjelasan berkaitan pecutan graviti. Semua objek di sekeliling kita ditarik ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti bumi. Daya graviti menyebabkan sesuatu objek sentiasa jatuh ke bawah. Sesuatu objek seperti buah apel yang jatuh akibat daya graviti bumi akan mengalami pecutan graviti. Simbol yang digunakan bagi pecutan graviti ialah huruf kecil G ya. Jadi inilah simbol bagi pecutan graviti. Di permukaan bumi, nilai pecutan graviti G ialah 10 ms kuasa negatif 2. Di sini ialah kuasa negatif 2. Ini kena hafal sebab nilai ini sudah tetap. Maksudnya apabila sesuatu objek ada jatuh bebas kan, jadi dia akan mengalami pecutan graviti lah, yaitu 10 ms kuasa negatif 2. Nilai dia sudah tetap. Seterusnya kita tengok apa maksudnya jatuh bebas. Suatu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Maksudnya di sini kalau sesuatu objek dia jatuh adalah disebabkan oleh daya graviti sahaja. Maksudnya tiada daya lain dikenakan ke atas dia. Jadi itu kita boleh buat rumusan bahawa objek itu mengalami jatuh bebas. Sebagai contoh, sehelai kertas tidak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Maksudnya di sini apabila kamu lepaskan sehelai kertas dan kertas itu dia akan jatuh ke atas lantai. Tetapi situasi itu bukan jatuh bebas. Sebab apabila kertas itu jatuh ke atas lantai, terdapat rintangan udara dikenakan pada kertas itu. Oleh sebab ada rintangan udara ini dikenakan pada kertas itu, jadi walaupun kertas itu dia jatuh ke atas lantai, tapi itu bukan situasi jatuh bebas. Objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Tadi cikgu sudah cakap, kalau objek itu dia jatuh bebas di sini dimasukkannya objek itu jatuh hanya disebabkan oleh daya graviti sahaja. Dan kamu boleh buat rumusan bahawa objek itu mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Maksudnya tak kisah objek itu dia ialah bentuk apa, jisim berapa, ringan ke, berat ke. Tapi kalau objek itu dia mengalami jatuh bebas, memang nilai pecutan graviti dia adalah sama dengan 10 ms kuasa negatif 2. Tadi cikgu sudah cakapkan, nilai pecutan graviti adalah sentiasa sama, yaitu 10 ms kuasa negatif 2. Sebab itu cikgu tadi suruh kamu mesti hafal nilai ini ya. 10 ms kuasa negatif 2 ialah nilai bagi pecutan graviti. Walau bagaimanapun, jatuh bebas sebenarnya hanya berlaku dalam keadaan vakum, yaitu di dalam ruang yang tiada udara. Di dalam kepung vakum, sehelai bulu ayam dan bola tenis yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan mendarat pada masa yang sama. Pada pengetahuan kamu, bulu ayam dengan bola tenis memang bentuk mereka berbeza, betul? Lepas itu jisim bulu ayam dia memang lebih ringan berbanding dengan jisim bola tenis. Tapi dalam keadaan vakum ataupun dalam keadaan ruang yang tiada udara, dan kamu lepaskan bulu ayam dengan bola tenis pada ketinggian yang sama, dan kamu dapati bahawa kedua-dua mereka, bulu ayam dan bola tenis itu, mereka akan sampai ke lantai pada masa yang sama. Sebab itu kita kena balik kepada nota yang nombor 3 ini. Objek yang jatuh bebas mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Maksudnya di sini tak kisah apakah bentuk dia, tak kisah berapa jisim dia, ringan ataupun berat, tapi apabila objek itu mengalami jatuh bebas, dia memang mempunyai pecutan graviti yang sama lah, yaitu 10 ms kuasa negatif 2.
Seterusnya kita sambung graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas, yaitu objek itu jatuh hanya disebabkan oleh daya graviti sahaja. Jadi pada awalnya sebelum kamu tangan lepaskan objek itu, jadi objek itu memang dalam keadaan yang berguna, maksudnya objek itu dalam keadaan yang tidak bergerak. Maksudnya hal laju awal dia adalah sama dengan 0 ms kuasa negatif 1. Sebab dia tidak bergerakan, memang hal laju adalah kosong. Seterusnya hal laju dia akan bertambah apabila objek itu mengalami jatuh bebas semasa dia jatuh ke arah tanah bumi. Ini adalah graf hal laju melawan massa apabila objek itu mengalami jatuh bebas. Pasti Y ialah hal laju dalam unit ms kuasa negatif 1 dan pasti S ialah massa dalam unit saat. Jadi pada awalnya sebelum objek itu dilepaskan, hal laju objek itu adalah sifar. Jadi kamu boleh tengok di sini pada masa awal dia memang massa ialah sifar. Sebab massa perlu lagi dikirakan. Sama juga hal laju dia adalah sifar. Sebab objek itu dia masuk dalam keadaan beku. Jadi maksudnya dia tak ada hal laju, jadi maksudnya hal laju dia adalah sifar. Seterusnya apabila objek itu dilepaskan, hal laju objek bertambah secara seragam. Kecurangan graf hal laju melawan massa adalah sama dengan pecutang. Jadi pada video lepas ataupun pada satu pia sebelumnya yaitu 11.2, jadi kita sudah bincangkan graf hal laju melawan massa. Jawapan kecurangan graf bagi hal laju melawan massa memang adalah sama dengan jawapan pecutang. Apabila objek itu mengalami jatuh bebas, dan kamu dapati bahawa jawapan pecutang ataupun jawapan kecurangan graf hal laju melawan massa ini adalah sama dengan 10 ms kuasa negatif 2. Dan tadi kita sudah bincangkan 10 ms kuasa negatif 2 dia ada satu nama khas untuk dia, yaitu kita boleh namakan sebagai pecutang graviti. Seterusnya kita tengok graf secara massal. Pasti Y di sini ialah diwakili oleh sesaran dalam unit meter, manakala pasti S di sini diwakili oleh massa dalam unit saat. Dan kamu boleh perhatikan garis biru ini. Garis biru ini bukan garis lurus. Garis biru ini dia ada sedikit bentuk lengkok. Jadi kita tengok penjelasan pertama. Sebelum objek itu dilepaskan, sesaran objek adalah sifar. Objek berada dalam keadaan beku. Maksudnya pada masa awal yaitu masa sifar, masa belum lagi dikira, objek itu belum lagi bergerak, betul? Hak laju dia adalah sifar. Maksudnya sesaran dia pun sifar juga, sebab objek itu dalam keadaan beku, belum lagi dia bergerak. Jadi nombor 2, sebaik-baik sahaja objek itu dilepaskan, objek itu bergerak dengan hak laju yang kecil. Hal ini dapat kita lihat melalui nilai kecurangan yang kecil. Jadi kita tengok nombor 3, ketika jatuh bebas, objek bergerak dengan hak laju yang lebih besar daripada hak laju awal. Hal ini dapat kita lihat melalui nilai kecurangan graf yang lebih besar. Tadi kita pun sudah bincangkan kalau sesuatu objek dia mengalami jatuh bebas, hak laju dia akan bertambah secara seragam. Maksudnya pada masa awal dia, hak laju dia adalah lebih kecil. Pada video lepas kita pun sudah bincang. Jawapan kecurangan graf adalah sama dengan jawapan hak laju. Jadi apabila kamu cari jawapan kecurangan graf pada masa awal dan kamu dapati bahawa jawapan dia adalah lebih kecil berbanding dengan jawapan kecurangan pada masa akhir dia, oleh sebab hal laju bagi objek yang jatuh bebas adalah tidak sama mengikut masa dia. Sebab itu graf bagi sesaran melawan masa bukan garis lurus. Garis dia ada lengkok sikit. Sebab hal laju bagi objek yang jatuh bebas adalah tidak sama pada masa awal dan masa akhir. Seterusnya kita tengok graf gerakan untuk objek yang bergerak melawan daya graviti ataupun kita sebut anti-gravity. Maksudnya dia berlawan dengan daya graviti. Jadi objek itu dikatakan bergerak anti-gravity, maksudnya dia bergerak dari bawah ke atas. Dan kamu dapati bahawa apabila objek itu bergerak dari bawah ke atas, hak laju dia adalah berkurang dan pada sesaran yang maksimum ataupun kita cakap pada ketinggian yang maksimum itu, objek itu dia akan berhenti sekejap sebelum dia jatuh balik ke bawah. Jadi pada sesaran yang maksimum ataupun pada ketinggian yang maksimum, hak laju objek itu adalah sifar, maksudnya dia dalam keadaan yang beku. Maksudnya pada sesaran maksimum dia akan berhenti sekejap sebelum dia jatuh balik ke atas tanah bumi.
Oke, seterusnya kita tengok macam mana bentuk graf hal laju melawan massa dia bagi objek yang bergerak anti-gravity. Jadi sama juga pasti Y ialah hal laju dalam unit ms kuasa negatif 1 dan pasti S ialah massa dalam unit saat. Jadi apabila objek dilontar ke atas, objek mula bergerak dengan hal laju Vms kuasa negatif 1. Maksudnya pada masa awal, objek itu ada hak laju. Dia bukan dalam keadaan yang beku ataupun dalam keadaan yang tidak bergerak. Dia ada hak laju dia. Dan kita letakkan hak laju awal itu sebagai Vms kuasa negatif 1 lah. Pada masa awal dia, objek itu adalah bergerak dengan lebih cepat. Sebab itu hak laju dia adalah lebih tinggi pada masa awal dia. Dan hak laju objek itu semakin berkurang apabila objek bergerak ke atas. Kecunan graf hak laju melawan massa adalah negatif. Sebab kenapa? Sebab hak laju dia semakin berkurang apabila objek itu bergerak anti-gravity yang itu bergerak ke atas. Jadi hak laju dia akan semakin berkurang. Sebab itu kecunan graf bagi hak laju melawan massa adalah negatif. Akhirnya pada ketinggian yang maksimum ataupun pada sasaran yang maksimum, hak laju objek adalah sifar. Sebab pada ketinggian yang maksimum itu, objek itu dia akan berhenti sekejap. 1 saat ataupun 2 saat sebelum dia jatuh balik ke atas tanah bumi. Sebab itu pada ketinggian yang maksimum itu, hak laju objek itu adalah sifar. Seterusnya kita tengok graf secara melawan massa bagi objek yang bergerak anti-gravity. Jadi sama juga pasti Y ialah sesaran dalam unit meter dan pasti S ialah massa dalam unit saat. Dan kita tengok pada masa yang paling awal, sebaik-baik sahaja objek dilontarkan ke atas, objek bergerak dengan hak laju Vms kuasa negatif 1. Ini tadi kita sudah tengokkan pada graf hak laju melawan massa. Pada masa yang sama, sesaran objek berubah dengan cepat. Kenapa sesaran objek itu dapat berubah dengan cepat? Tadi cikgu sudah bincangkan pada masa awal dia, iaitu pada masa sifar. Hak laju bagi objek yang bergerak anti-gravity adalah paling tinggi. Dan hak laju dia akan semakin berkurang mengikut masa dia lah. Sebab itu pada graf sesaran melawan masa, dan kamu boleh dapati bahawa jawapan sesaran dia adalah berubah dengan sangat cepat. Sebab itu apabila kamu lukis graf sesaran melawan masa bagi objek yang bergerak anti-gravity, lengkungan dia adalah lebih kecil pada masa awal dia, manakala lengkungan dia adalah lebih besar pada masa akhir dia. Sebab hak laju objek itu adalah lebih tinggi pada masa awal berbanding dengan hak laju objek itu pada masa akhir. Jadi seterusnya pada sesaran maksimum, maksudnya pada ketinggian yang maksimum, hak laju adalah sifar. Objek akan berhenti buat seketika sebelum jatuh semula ke bawah. Ini yang tadi cikgu sudah beritahukan. Pada ketinggian yang maksimum ataupun sesaran yang maksimum, objek itu dia akan berhenti sekejap sebelum dia jatuh semula ke atas tanah bumi. Dan pada ketinggian yang maksimum, hak laju adalah sifar. Jadi video ini sampai sini sahaja. Jadi video ini kita sudah belajar tentang dua konsep. Satu ialah jatuh bebas. Maksudnya jatuh bebas di sini ialah objek itu jatuh hanya disebabkan oleh daya graviti sahaja. Tiada daya lain dikenakan ke atas objek itu dan tanpa mengira jisim dia dan bentuk dia. Pada masa yang juga objek yang jatuh bebas akan mengalami pecutan graviti yaitu 10 ms kuasa negatif 2. Pada masa yang sama kita pun sudah bincang graf sesaran melawan massa dan graf hak laju melawan massa bagi objek yang jatuh bebas. Seterusnya kita pun sudah bincang tentang konsep yang kedua, yaitu objek bergerak anti-gravity, maksudnya bergerak dari bawah ke atas. Jadi kita pun sudah tengok graf sesaran melawan massa dan graf hak laju melawan massa bagi objek yang bergerak dengan anti-gravity. Jadi kedua-dua konsep ini dengan graf dia dan istilah jatuh bebas dan pecutan graviti, semua ini kamu kena ambil tahu lah. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka loceng di tepi Dan kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.